Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami akan membentangkan tajuk subahat yang telah kami pelajari daripada subjek Undang-Undang Jenayah Malaysia KSD 2343. Pensyarahnya adalah Dr. Muhammad Ramzi bin Zakaria, dan ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli, iaitu yang pertama Muhammad Syahir bin Abu Bakar, Muhammad Hafzan bin Nur Zaihan, Muhammad Daniel bin Muhammad Razi. Subahat. Dalam kebanyakan kes-kes jenayah di Malaysia, pelakuan jenayah itu tidak mungkin berlaku atau tidak akan berlaku sekiranya tiada bantuan daripada pihak luar atau orang lain. Justeru, undang-undang pastinya menghukum pihak yang bersubahat bagi mengelakkan pelakuan kesalahan jenayah utama di negara kita. Hal ini adalah salah satu cara undang-undang di negara kita untuk mengurangkan kes jenayah yang berlaku di negara kita dari semasa ke semasa. Seterusnya kita pergi kepada takrif. Terdapat 2 takrif bagi subahat, iaitu yang pertama adalah Seksyen 107, menyubahati suatu perkara. Seseorang adalah bersubahat melakukan sesuatu perkara jika ia menghasut mana-mana orang supaya melakukan perkara itu, ataupun mengarahkan mana-mana orang supaya melakukan perkara itu. Seterusnya, mengambil bahagian bersama dengan seorang atau beberapa orang lain dalam apa-apa pakat jahat bagi melakukan perkara itu jika suatu perbuatan atau suatu tinggalan yang menyalahi undang-undang berlaku pada menurut pakat jahat itu dan dengan niat hendak melakukan perkara itu, ataupun dengan sengaja membantu melakukan perkara itu dengan apa-apa perbuatan atau apa-apa tinggalan yang menyalahi undang-undang. Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan atau menyembunyikan suatu penyataan yang mustahak akan dikatakan sebagai bersubahat dalam kes jenayah tersebut. Seksyen kedua pula adalah mengikut Seksyen 108, iaitu pensubahat. Seseorang adalah menyubahati suatu kesalahan jika ia bersubahat melakukan suatu kesalahan ataupun bersubahat melakukan suatu perbuatan yang akan menjadi suatu kesalahan. Sekiranya dilakukan oleh seorang yang berupaya di sisi undang-undang melakukan suatu kesalahan dengan niat atau pengetahuan yang sama dengan niat atau pengetahuan pensubahat itu. Menyubahati suatu perbuatan ditinggalkan kepada menyalahi undang-undang boleh terjumlah kepada suatu kesalahan. Sungguh pun, pensubahat itu sendiri tidak terpaksa melakukan perbuatan itu. Bagi menjadikan kesalahan subahat, maka tidaklah perlu bahawa perbuatan yang disubahati itu dilakukan atau bahawa kejadian yang cukup bagi menjadikan kesalahan itu disebabkan. Oleh kerana menyubahati suatu kesalahan adalah suatu kesalahan, maka menyubahati subahat itu adalah juga satu kesalahan. Seterusnya, kita pergi kepada jenis-jenis subahat. Yang pertama adalah subahat dengan cara menghasut. Ia mestilah wujud beberapa keterangan bagi menunjukkan pensubahat secara aktif mencadangkan atau merangsang tindakan pesalah utama melalui yang pertama, apa-apa cara bahasa, yang kedua, secara langsung atau tidak langsung suatu bentuk isyarat, yang ketiga, sindiran atau galakan. Perkataan hasutan dalam Seksyen 107 Kanun Keseksaan bermaksud secara aktifnya
merangsang orang tersebut untuk melakukannya. Dalam subahat melalui hasutan, mensuriah adalah pelengkap sebaik sahaja pensubahat tersebut telah menghasut orang yang disubahatinya untuk melakukan jenayah, sama ada orang yang disubahatinya mengizinkan ataupun tidak. Kesalahan subahat melalui hasutan adalah bergantung kepada mensria pensubahat dan bukannya ke atas pengetahuan atau niat orang yang disubahatinya. Yang kedua, subahat dengan cara sama-sama mengambil bahagian dalam pakat jahat. Pakat jahat merupakan suatu kombinasi atau penganjuran antara dua orang atau lebih untuk menjalankan sesuatu tujuan yang mendatangkan bencana kepada seseorang. Tidaklah perlu bagi melakukan kesalahan subahat dengan cara pakat jahat bahawa pensubahat itu menyertai kesalahan itu bersama orang yang melakukan. Kesalahan subahat melalui pakat jahat adalah berbeza dengan kesalahan melakukan pakat jahat jenayah. Kesalahan pakat jahat jenayah adalah tidak perlu adanya subahat dalam melakukan kesalahan. Sebagai contoh, terdapat dua orang tertuduh iaitu A dan B telah meminta seorang pemandu teksi iaitu C menghantar mereka ke suatu tempat di luar bandar. Semasa dalam pertengahan jalan tersebut, kedua-dua tertuduh iaitu A dan B telah memberitahu C bahawa mereka bercadang untuk melakukan samun di sebuah kelab golf. Sebelum daripada ini, C sememangnya tidak mengetahui hala tujuan A dan B. Seperti yang diarahkan, C telah menurunkan kedua-dua iaitu A dan B berhampiran dengan kelab golf tersebut. Dalam masa yang sama, kedua-dua iaitu A dan B telah mengarahkan C supaya datang mengambil mereka semula selepas daripada tempoh 1 jam kemudian. Apabila C pulang semula ke bandar bagi meneruskan pekerjaan memandu teksi dan tidak datang semula ke tempat itu seperti yang diarahkannya. Sebelum sempat untuk menyamun, kedua-dua iaitu A dan B telah ditangkap dan kemudiannya telah dituduh kerana memiliki alat-alat untuk tujuan melakukan kesalahan jenayah pecah rumah waktu malam. Sebaliknya, C juga dituduh bersubahat dengan cara pakat jahat untuk melakukan jenayah pecah rumah waktu malam. Mahkamah memutuskan bahawa oleh kerana C tidak mengetahui pada awalnya akan tujuan A dan B, maka C juga tiada sebab untuk mempercayai bahawa A dan B akan melakukan suatu jenayah. Maka tiada bukti bahawa C bersubahat dengan cara pakat jahat untuk melakukan jenayah tersebut. Jadi, sekiranya pemandu teksi tersebut sama-sama mengambil bahagian dalam pakat jahat untuk melakukan jenayah, maka ia disabitkan kesalahan subahat dengan cara sama-sama mengambil bahagian dalam pakat jahat. Yang ketiga, subahat dengan cara membantu. Barang siapa melakukan apa-apa perkara sebelum atau pada waktu sesuatu perbuatan dilakukan untuk menyenangkan perbuatan itu dilakukan dan dengan jalan demikian itu menyenangkan perbuatan itu dilakukan adalah dikatakan membantu melakukan perbuatan itu. Syarat subahat dengan cara membantu. Yang pertama, perbuatan salah atau ketinggalan salah telah pun dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, bantuan yang salah atau ketinggalan salah di satu itu adalah secara perbuatan salah atau suatu kesalahan yang menyalahi undang-undang. Yang ketiga, bantuan itu mestilah diberikan sama ada sebelum atau pada masa kesalahan yang disubahatinya itu dilakukan. Yang keempat, bantuan itu sebenarnya telah menyenangkan dalam melaksanakan kesalahan itu. Untuk mewujudkan kesalahan subahat secara membantu,
pihak pendakwaan mestilah membuktikan niat pensubahat untuk membantu dan ianya perlulah ditunjukkan bahawa dia mengetahui keadaan-keadaan terhadap pelaksanaan sesuatu jenayah. Tanggungan dan hukuman kepada pensubahat. Seseorang pensubahat itu adalah bertanggungjawab kerana perbuatan jenayah yang dilakukan oleh orang yang disubahatinya itu. Terdapat dua jenis tanggungan yang dikenakan terhadap pensubahat. Yang pertama, tanggungan pensubahat akibat daripada perbuatan orang yang disubahati. Yang kedua, tanggungan pensubahat mengikut jenis kesalahan yang disubahati. Tanggungan pensubahat akibat daripada perbuatan orang yang disubahati. Mengikut Seksyen 110, tanggungan dan seksaan bagi pensubahat jika orang yang disubahatinya itu melakukan perbuatan dengan niat yang lain daripada niat penyubahat. Mengikut Seksyen 111 pula, tanggungan pensubahat bila suatu perbuatan disubahati dan suatu perbuatan yang dilakukan. Mengikut Seksyen 112, bila pensubahat boleh dikenakan seksaan tambah bagi perbuatan yang disubahati dan bagi perbuatan yang dilakukan. Mengikut Seksyen 113 pula ialah tanggungan pensubahat kerana kesalahan yang disebabkan oleh perbuatan yang disubahati itu lain daripada yang dimaksudkan oleh pensubahat. Mengikut Seksyen 114 ialah pensubahat ada hadir manakala kesalahan dilakukan. Tanggungan pensubahat mengikut jenis kesalahan yang disubahati. Yang pertama, bagi perbuatan subahat dalam kesalahan yang boleh dikenakan hukuman dengan hukuman bunuh ataupun penjara seumur hidup. Yang kedua, bagi perbuatan subahat dalam kesalahan yang boleh dikenakan hukuman dengan hukuman penjara selain daripada penjara seumur hidup. Mengikut Seksyen 115, menyubahati kesalahan yang boleh diseksa dengan bunuh atau penjara seumur hidup. Mengikut Seksyen 116, menyubahati kesalahan yang boleh dihukum dengan penjara. Bagi Seksyen 115, menyubahati kesalahan yang boleh diseksa dengan bunuh atau penjara seumur hidup. Maksudnya, barang siapa bersubahat melakukan sesuatu kesalahan yang boleh diseksa dengan bunuh atau penjara seumur hidup atau dipenjara selama tempoh yang boleh sampai 20 tahun, hendaklah jika kesalahan itu tidak dilakukan oleh sebab subahat dan tiada apa-apa peruntukan yang nyata ditetapkan oleh kanun ini berkenaan dengan seksaan bagi subahat itu, diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh melebihi 7 tahun. Bagi Seksyen 116, menyubahati kesalahan yang boleh dihukum dengan penjara, maksudnya di sini, barang siapa menyubahati sesuatu kesalahan yang boleh diseksa dengan penjara, hendaklah kesalahan itu tidak dilakukan oleh sebab subahat dan tiada apa-apa peruntukan yang nyata ditetapkan oleh kanun, dan kesalahan itu selama tempoh yang boleh sampai 1/4 daripada tempoh yang lama sekali ada diperuntukkan bagi orang yang disubahati itu adalah seorang penjawat awam yang kewajipannya ialah mencegah berlakunya kesalahan itu. Maka hendaklah pensubahan itu diseksa dengan penjara yang ada diperuntukkan bagi kesalahan itu selama tempoh yang boleh sampai 1/2 daripada tempoh yang lama sekali ada diperuntukkan bagi kesalahannya, ataupun dengan denda sebagaimana ada diperuntukkan bagi kesalahan itu
ataupun kedua-duanya sekali, iaitu denda dan hukuman. Sekian, terima kasih.